Bidang veterina semakin mendapat perhatian. Saya rasa potensi untuk veterinawan ni sangat tinggi di Malaysia. Singkap dari siswa pelajar di Jordan University of Science and Technology. Terutamanya belajar bahagian sel-sel orang. Kan? Jadi dari situlah saya mula berminat dengan bidang perubatan ni. Bakti Hufaz menyeratkan ukhuwah pelajar dan masyarakat. Kita ada ilmu sikit bagaimana nak beri semangat dan sebagainya, kita sampaikan. Saksikan dalam Kampus Dunia. Assalamualaikum, bertemu lagi dalam Kampus Dunia, pastinya dengan paparan dunia siswa-siswi yang berinformatif. Hari ini kami berada di Kolej Universiti Damansara Utama KDU, dan untuk pengetahuan anda, KDU ini telah mula beroperasi sejak tahun 1993 lagi tau. Syukri, pelbagai program ditawarkan di KDU ni. Sijil, diploma, ijazah dan juga di peringkat masters. Antaranya seni kulinari, hospitality dan pelancongan, teknologi maklumat dan juga penyiaran. Program kejururawatan juga turut ditawarkan. Banyaklah tu cabana. Okey, sekarang ni semakin banyak pilihan untuk pelajar-pelajar memilih program yang mereka minati. Okey, minggu ini kita nak pantau pengajian di Fakulti Veterina di Universiti Putra Malaysia UPM. Bidang veterina ni yang mengenai binatang. Itulah dia yang mengenai binatang tu. Mesti menarik ni. Memang menarik. Kalau anda nak tahu menarik atau tidak, saksikan paparan ini. Kot putih. Pakaian ini sinonim dengan seorang doktor. Kerjaya yang dipandang tinggi. Kini, kerjaya doktor veterina juga kian mendapat perhatian. Universiti Putra Malaysia, institusi terawal yang menawarkan pengajian dalam bidang ini. Bidang veterina ni sebenarnya sangat luas dan ia merangkumi penternakan haiwan, rawatan dan pencegahan haiwan, kebajikan haiwan. Sejak ditubuhkan pada tahun 1973, fakulti ini berjaya melahirkan hampir 2,000 graduan. Program ini mengambil masa 5 tahun sebelum pelajar bergelar doktor veterina. Saya rasa potensi untuk veterinawan ni sangat tinggi di Malaysia. Kami boleh juga masuk pharmaceutical atau bidang poultry, bidang ruminant. Apa yang pelajar-pelajar kita sedang lakukan tu? Kalau nak tahu, ini salah satu modul pelajaran mereka. Di makmal parasitologi ini, pelajar akan mengkaji bakteria yang terdapat dalam tubuh haiwan. Kami juga diajar tentang cara untuk mendiagnosis penyakit haiwan dengan menghantar sampel seperti tinja, air kencing, darah ke makmal yang berkaitan seperti bakteria, parasitologi untuk kami mendapat diagnosis yang tepat mengenai haiwan yang sakit. Bukan itu saja, infrastruktur di sini serba lengkap untuk kemudahan para pelajar. Sama seperti fakulti-fakulti lain di dunia, terutama di negara-negara maju, dalam pengajaran perubatan veterina kita perlu mempunyai infrastruktur dan kelengkapan yang lengkap. Bagi pelajar tahun 3, mereka akan menjalani rotation. Pelajar akan dibagikan dalam satu kumpulan kecil dan segala teori akan dipraktikkan di dalam makmal. Praktikal itu dengan teori, actually dia macam saling menyokong sesama. Sebab kadang-kadang ilmu pengetahuan yang kami belajar dalam teori hanya boleh appreciate bila kami buat masa praktikal. Praktikal memang penting. Kita tak boleh belajar teori saja. Sebab teori ni macam kita baca dan dengar pensyarah bagi lecture. Tanpa praktikal macam kita tak boleh nak apply apa yang kita tahu. Siti Nuraini salah seorang pelajar yang menunjukkan potensi positif dalam bidang ini.
Hari ini, dia ke Hospital Veterina untuk menjalani sesi rotation. Di sini, pelajar akan berdepan situasi sebenar bergelar doktor haiwan. Setiap pelajar akan didedahkan dengan rawatan kepada haiwan, bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan, macam mana cara untuk merawat, bagaimana cara untuk mendiagnosis, mengkaji di mana masalah. Bukan mudah tahu. Sedikit sebanyak pelajar ni perlu memahami tindak balas haiwan. Maklumlah, haiwan tidak boleh berkata-kata untuk melahirkan rasa sakit mereka. Dan sebelum kami merawat haiwan tu, adalah penting untuk kami membuat pemerhatian bagaimana haiwan berjalan. Kita tengok behavior dia punya tingkah laku sama ada normal atau tidak normal untuk mengetahui sama ada mereka sakit atau tidak. Selain minat, ciri-ciri sampingan juga perlu ada untuk bergelar doktor haiwan. Memang orang cakap bidang ni macam mencabar. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh nak berjaya, kita korbankan ada macam masa yang main-main kita. Jadi kita bolehlah. Kita kena bersungguh-sungguh. Kita perlukan kualiti di mana pelajar-pelajar atau calon-calon yang akan masuk ke profesi veterina mesti ada satu sikap menyayangi haiwan. Para pelajar ni pun nampaknya sudah bersedia untuk memberi khidmat mereka. Golongan pelapis seperti inilah yang bakal menyumbang kepada kemajuan negara. Saya rasa kebanyakan orang suka bandingkan doktor manusia dengan doktor veterina. Jadi saya rasa tak perlulah nak bandingkan sebab masing-masing tu ada tanggungjawab masing-masing. Sebagai seorang veterinawan, kami bertanggungjawab untuk memastikan penyakit yang ada tu tidak tersebar. Saya harap semua saya dan kawan-kawan saya semua dapat graduate dan jadi doktor veterina yang cemerlang. Semoga mereka berjaya menjadi doktor yang bertauliah satu hari nanti. Pelajar-pelajar di Universiti Islam Antarabangsa UIA pun tidak kurang hebatnya. Mereka berjaya menjayakan program Islamic Performance Night. Apa itu Islamic Performance Night? Mari kita saksikan. Sempena Majlis Convocation ke-27 UIAM, Islamic Performance Night diadakan. Bertempat di Cultural Activity Centre, program ini dianjurkan sepenuhnya Kelab Nasyid UIAM. Main objektif UIA ialah triple I's ataupun I yang pertama, integration, Islamization, internationalization dan comprehensive excellence. Sebab yang paling utama untuk student untuk datang adalah input di mana ilmu dan juga entertainment itu disatukan. So apabila kita mendapat ilmu dan dengan adanya entertainment, kita akan rasa gembira dan juga senang untuk ilmu itu masuk. Malam ini menampilkan buah bicara secara langsung diselangi persembahan artis nasyid. Orang pertama, dia punya first love tu sampai mati dia susah nak lupakan. Betul atau tidak? Saya rasa seronok sebab program ni salah satu program yang sangat menarik, terutama tentang tajuknya iaitu Life and Love yang sangat berkait rapat dengan pelajar-pelajar masa sekarang. Sebab ilmu dia, memang banyak ilmu pada malam ni. Sebab kita dapat 3 panel yang memang bergunalah semua ilmu yang dia bagi. Penonton dihiburkan dengan lagu yang mendidik jiwa dan perbincangan ilmiah. Sambutan diterima amat menggalakkan. Alhamdulillah, sambutan yang diberikan oleh semua jawatan kuasa dan semua majlis jawatan kuasa induk, majlis program pelajar memberikan satu kerjasama yang baiklah dengan kami dalam program ini. Ibu bapa juga turut hadir sebagai tanda sokongan. Dan saya mengikuti program ini every year. Kerana setiap tahun malam kesenian Islamnya mempunyai kumpulan nasyid yang berbeza-beza. Tahun ni saya rasa lain sikit daripada tahun lepas. Saya rasa ini adalah bentuk yang baru dan patut diteruskan. Alhamdulillah, mereka ni bukan saja menjayakan program yang besar, malah menerapkan nilai-nilai Islamik. Anda jangan ke mana-mana kerana profil pelajar perubatan Jordan University Sains Teknologi menanti anda.
Kembali lagi dalam Kampus Dunia. Sekarang ni kita berada di dapur Fakulti Kulinari KDU. Kalau anda nak tahu, prasarana KDU di Syukri memang serba lengkap. Betul tu Syabana. Di KDU ini telah melahirkan lebih 46,000 graduan dan ada di antaranya telah melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey Syabana, tadi saya terdengar awak ada cakap pasal Jordan. Apa yang menarik sangat kat Jordan tu? Betul tu Syukri. Kita nak singkap dari anak muda yang merantau jauh ke Jordan. Sekarang ini dia sedang mengikuti pengajian dalam bidang perubatan dan insya-Allah akan bergelar doktor bila tamat pengajian nanti. Yalah, jauh di perantauan, macam mana agaknya dia menyesuaikan diri. Mari kita ikuti kisah menarik pelajar ini. What can I say about Halfi? He's an atypical Malaysian student. Halfi memang sangat committed dalam dia punya pelajaran. Orang yang ramah, pandai bawa diri. I think they are excellent students by all means. Siapa jejaka dimaksudkan tadi? Muhammad Halfi Mustafa atau lebih mesra dikenali Halfi, anak sulung dari 6 beradik. Okey, kita dah sampai ke King Abdullah University Hospital. Jadi pagi-pagi ni first kali kita buat rounds dengan doktor. Jadi kalau siapa-siapa tak tahu rounds tu, jom ikut saya. Jordan University of Science and Technology antara universiti terbaik yang melahirkan ramai doktor bertauliah dalam bidang perubatan. Every year we accept around 50 million students. They come here. This hospital is an excellent environment for training of medical students. Anak muda dari Kuching Sarawak ini sudah pun berada di tahun 5 dalam bidang perubatan. Bila masuk Form 4, saya rasa saya seronok belajar biologi, terutamanya belajar bahagian sel-sel orang. Jadi dari situlah saya mula berminat dengan bidang perubatan ni. Halfi mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Agama Datuk Haji Abdul Kadir Hassan dan seterusnya melangkah ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Agama Tun Ahmad Zaidi dan bertukar lagi ke Sekolah Menengah Sains Kuching. Inilah gaya bakal seorang doktor, fokus dalam pembelajaran. Perubatan terbagi kepada 2 bahagian. Tahun pertama hingga 3, pelajar akan belajar teori sains perubatan dan tahun 4 hingga 6, pelajar akan melalui proses klinikal. Kelas ini melatih pelajar merawat pesakit selepas pembedahan. Lebih 20 orang pelajar terlibat. I have a question. How do we check for the rhythm and are we looking for signs of cyanosis or anything? You look first for the respiration. You calculate the number of respiration per minute of the patient first. Tadi doktor ajar pasal post-operative care ataupun penjagaan lepas operation. Jadi sekarang ni dia suruh kita pergi ke clinical skills lab untuk kita belajar macam mana pula cara untuk kita check patient-patient kita hands on dekat patung-patung. Jom. Ini antara sesi ulang kaji pelajaran yang selalu dibuat. Apa yang dipelajari di dalam kelas dilatih di sini. No voice. Because you got the wrong place. Melalui pengalaman seperti ini, dapatlah pelajar mempraktikkan sewaktu bergelar doktor. Parasternal area is the aortic valve. Bukan mudah untuk menggapai segulung ijazah. Halfi memberi sepenuh komitmennya dalam setiap kelas. Halfi memang sangat committed dalam dia punya pelajaran. Kalau dalam study group, Halfi memang dapat bagi komitmen dan dia masih dalam satu grup macam Arab ni dia bagi komitmen untuk kami semua dan dia membantu kami lah sama Arab. I think he's a good student. He sets a good example for a Malaysian student. Plus, I also would like to say that he's interactive and he has a lot of Arab friends and he has good social skills. Okay, ni adalah otak manusia. Kita bahagi ke beberapa cortex yang utama, frontal cortex, temporal cortex, parietal cortex dengan occipital cortex. Frontal cortex biasanya mengawal emosi-emosi manusia. Kat bahagian temporal pula mengawal pergerakan kita, fine movement dengan coarse movement. Di sini yang oranye ni kita tengok adalah bahagian pendengaran dan yang hijau ni penglihatan.
Okey, sekarang kita ada kelas dekat operating theatre. Tengok macam mana keadaan operating theatre ni. Pelajar dikendaki melengkapkan 257 jam yang telah ditetapkan antara kursus wajib dan elektif. Sibuk-sibuk belajar, Halfi punya minat tersendiri tau. Hobi sekarang, antara hobi saya adalah fotografi dan videografi lah. Hai, tadi kan saya cakap saya suka jalan-jalan kan. Jadi sekarang ni kita ada kat Jerash. Jerash ni adalah kota tinggalan zaman Roman Empire dahulu yang paling besar dan paling elok yang terpelihara dekat sini. Jadi jom kita tengok macam mana keadaan Jerash ni dan kita nak ambil gambar. Kita ada ambil video dan kita orang ada buat satu grup Abu Malik Studio. Ada 5 orang, kita 5 orang sekawan minat videografi. Kita orang ada buat beberapa video promotion, beberapa short films. Come find me. Dalam diam-diam sudah banyak karya terhasil dari idea 5 sekawan ni. Kreatif, ini semangat yang harus dipuji. Saya minat bola keranjang dari kecil je. Dari darjah 5 kot saya main bola keranjang. Bila sampai kat Jordan ni, rata-rata budak main bola sepak. Jadi saya dengan kawan saya carilah orang yang nak main bola keranjang kan. Dan last year kita orang ada berpeluang mewakili rakyat Malaysia di Jordan ni ke kejohanan bola keranjang Piala ASEAN yang kali pertama, dan alhamdulillah kita orang dapat tempat kedua lah. Tahniah Halfi diharap cita-citanya menjadi kenyataan. Terima kasih kerana masih bersama kami di Kampus Dunia. Okey Syabana, saya ada satu soalan untuk awak. Apakah slogan yang digunakan di KDU ini? Saya tahulah Syukri. People inspire people. Betul. Ini bukan sekadar slogan sahaja, malah nilai ini diterapkan dalam sistem pembelajaran di sini untuk melahirkan graduan yang akan menyumbang secara positif kepada negara kita. Betul tu Syabana. Sama dengan paparan selepas ini juga mempunyai nilai-nilai positifnya. Apa dia Syukri? Kalau nak tahu, ianya merupakan bakti Hufaz pelajar Darul Quran yang diadakan di Pantai Rombang, Melaka. Kalau anda nak tahu aktiviti mereka, saksikan paparan ini. Pantai Rombang, Melaka, destinasi pilihan pelajar Darul Quran menjayakan program Bakti Hufaz. 214 peserta menyertai program ini dan pelbagai pengisian berilmiah sepanjang 6 hari berkampung di sini. Program Bakti Hufaz ni lebih kepada program di mana kami nak mempraktikkan apa yang kami dapat dekat kampus, yang mana kami nak mempraktikkan ilmu dakwah itu sendiri kepada masyarakat, dan program ni boleh berbentuk kepada program anak angkat. Keluarga Haji Ismail antara 30 keluarga yang menyertai program keluarga angkat ini. 3 pelajar ditempatkan bersama keluarga ini. Tengoklah tu, pelajar ini tak melepaskan peluang membantu menguruskan kedai runcit. Alhamdulillah, saya rasa sangat-sangat bertuah dan bersyukur kerana dapat keluarga yang sangat bahagia macam ni. Program Mesra Desa juga mendapat sambutan. Program yang diisi dengan pelbagai sukaneka ini menggamit penyertaan penduduk kampung.
Bersemangat betul penduduk kampung di sini. Sikap terbuka dan mesra mereka ini memeriahkan acara. Penduduk kampung sangat memberi komitmen yang baik dalam setiap program yang kami anjurkan. Bagi orang positif dibawa ke kampung ni, kata bolehlah, Islaman dia bagus. Lagipun dia boleh mengajar-ngajar, walaupun duduk rumah akak tapi dia boleh mengajar anak akak. Rumah Anak Yatim Abdul Aziz turut menerima kunjungan peserta bakti Hufaz. Pengisian dari pelajar Darul Hufaz ini nyata menceriakan suasana. Dan banyak modul yang kami cuba terapkan pada adik-adik. Contohnya, modul yang berkaitan dengan hati akidah. Bagaimana kita nak menekankan sayang kita pada Allah. Pendedahan kepada anak-anak yatim ini tentang bagaimana solat sempurna, bagaimana nak cemerlang, bagaimana daripada zero to hero. Program ini bukan saja memberi impak positif pada peserta, malah adik-adik di rumah anak yatim ini juga turut sama menambah ilmu mengenai Islam. Bila kita dapat masuk dengan anak-anak pelajar ni, kita seorang-seorangnya kita dapat sampaikan. Okey, contoh kita ada ilmu sedikit tentang solat, kita ada ilmu sedikit bagaimana nak beri semangat dan sebagainya, kita sampaikan. Semoga ikatan ukhuwah yang dibina sepanjang berlangsungnya program ini berkekalan. Tidak hanya ilmu duniawi, unsur Islamik yang dibawa anak-anak muda ini dapat dikongsi bersama. Alhamdulillah, rasa sangat-sangat teruja bila mana kita dapat turun sendiri ke medan masyarakat. Kalau kita tak turun ke medan masyarakat macam ni, kita tak tahu sejauh mana cabarannya yang kita boleh hadapi dengan masyarakat luar. Semoga selepas pada ni boleh menjadi seorang da'i yang berkaliber, yang mana boleh menurunkan ilmu-ilmu yang dipelajari, sama ada mempraktikkan pada diri sendiri dan juga menyampaikannya kepada orang lain. Itu yang penting. Walaupun masih bergelar sebagai seorang pelajar, itu bukan halangan untuk mereka menyumbang kepada masyarakat. Ini sama kisahnya seperti pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Apa yang mereka buat? Mari kita saksikan. Pelbagai usaha dijalankan bagi membantu golongan gelandangan atau tidak berumah di sekitar ibu negara. Menariknya, warga kampus juga prihatin dan terlibat dalam memberi bantuan kebajikan ini. Khidmat sosial antara program anjuran pelajar USIM. Sekarang ini kami sedang menjalankan satu khidmat sosial yang mana kami memberi makan kepada gelandangan. Merapatkan jurang kita antara masyarakat yang berada di sekitar Pudu ini, yang mana kita cuba mendekati mereka. Pelajar dibawa ke Anjung Singgah, pusat perlindungan khusus untuk golongan gelandangan. 15 penghuni lelaki dan 2 penghuni wanita. Kita kena menghargai orang-orang gelandangan ini kerana mereka juga dalam kelompok masyarakat kita. Nampaknya semua sudah bersedia. Bekalan makanan juga telah diberikan kepada setiap pelajar. 11.30 malam, 30 pelajar termasuk kaki tangan USIM mula berjalan sekitar bandar Kuala Lumpur. Saya rasa begitu terpanggil untuk turun ke bawah ini untuk membantu diorang. Share kita punya rezeki. Kita bagi, kita dapat rezeki kita dan kita salurkan kepada mereka yang memerlukan. Secara amnya, golongan ini tentu punya alasan tersendiri dengan kehidupan sekarang. Dia pasal ni sebenarnya sebelum ni ada usaha nak cari rumah semua kan. Jadi pakcik ni bawa sini tak boleh nak buat kerja tetap sebab pakcik ada urusan peribadi. Dengan adanya lawatan dari pelajar USIM, diharap golongan ini mendapat bantuan sewajarnya. Pelajar juga menerima manfaat dari program ini. Aktiviti kebajikan seperti ini harus diperluaskan lagi di setiap kampus. Dia cuba membuka mata pelajar. Mungkin pelajar kita berada di dalam kawasan kampus dan kita tak tahu apa yang berlaku di luar sana. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan Syabana. Harapkan apa yang kami paparkan sedikit sebanyak akan memberi info yang berguna untuk anda.
terutama para pelajar. Betul tu Syabana. Ianya juga memberi sumber rujukan kepada pelajar untuk memilih bidang yang mereka minati. Sebarang komen dan pandangan, layarilah Facebook kami www.facebook.com/campusdunia. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan, pastinya dengan paparan yang lebih menarik. Assalamualaikum.